Potensi pelaburan asing RM76.1 bilion setakat Mac. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farhatul Asyati Osman. Malaysia berjaya menarik potensi pelaburan asing berjumlah RM76.1 bilion setakat Mac ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kejayaan itu disumbang oleh misi perdagangan dan pelaburan di Australia, Jerman dan Perancis. Sikap kita berkawan dan diplomasi. Tapi tentunya katanya mungkin menimbulkan sedikit kesan negatif di Eropah dan di Amerika. Tapi setakat ini tidaklah, walaupun sudah tahu sikap saya, pendidikan saya macam soal Gaza ini agak tegas. Dengan krisis yang disebut, Jerman kata de-risk. Dia tak mau tumpu sangat kepada negara China dan investments. Dia oleh itu dia berdagang dengan China, tapi dia nak pilih satu negara lain yang agak bebas, yang boleh dimanfaatkan, dan mereka pilih Malaysia sebagai hub untuk pelaburan dan pertumbuhan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyatakan 74% projek perkilangan yang diluluskan dari tahun 2021 hingga 2023 telah siap atau sedang dalam pelaksanaan. Kerajaan Perpaduan tidak pernah menyekat sebarang pemberian persekutuan kepada mana-mana negeri termasuk Terengganu. Malah agihan peruntukan ke negeri itu ditingkatkan tahun ini kepada RM1.59 bilion berbanding RM1.55 bilion tahun lepas. Perdana Menteri berkata tidak wujud istilah bahawa kerajaan pimpinannya bersifat zalim terhadap Terengganu memandangkan kerajaan telah melunaskan pemberian wang ihsan untuk negeri itu berdasarkan hasil petroleum tahun 2023 iaitu sebanyak RM786 juta. Pemberian persekutuan kepada negeri Terengganu untuk 2022 399 juta. Untuk 2023 kita tambah. Maknanya semasa PAS bersatu dalam kerajaan dengan kita dalam kerajaan, peruntukan masa kita lebih daripada masa PAS bersatu. Zalim macam mana? Kita tambah jadi 413.64 juta. Dan ditambah untuk 2024 ada tambahan lagi. Beliau berkata demikian dalam Majlis Perhimpunan Warga Kementerian Keuangan di Bangunan Perbendaraan Putrajaya. Tindakan pantas dan tegas perlu diambil berlandaskan undang-undang berhubung isu stokin tertera kalimah Allah. Perdana Menteri menegaskan ia bagi mengelak sikap tidak menghormati mana-mana agama, khususnya agama Islam. Pandangan saya jelas. Ada laporan, ada keterlanjuran, mesti ada tindakan segera. Kemudian apa keputusan ikut jalur hukum dan maju terus. Mengapa kita masih terperangkap dengan isu-isu ini yang berpanjangan? Cuma nasihat saya, jangan terlanjur atau jangan ikut pemikiran sempit masing-masing. Yes? Masalah ada, tindakan diambil dan maju terus. Apa bentuk hukuman? Jangan hukuman yang melampau. Ada orang lakukan kesalahan, seperti mana kita juga lakukan kesalahan. Kadang-kadang kecuaian. Janganlah ikut sampai seolah-olah mendera orang lebih daripada yang sepatutnya. Bagi memastikan isu berkenaan tidak berulang, pemahaman berhubung sensitiviti agama akan diperluas. Ketika menyatakan komitmen itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar menegaskan ia meliputi penerangan terhadap golongan bukan Islam, termasuk segelintir masyarakat beragama Islam yang memandang remeh isu seumpamanya. Kita harapkan hasil daripada laporan siasatan ini ada tindakan yang akan diambil oleh pihak polis supaya ianya menjadi satu pengajaran bukan saja kepada dalam episod ini, tetapi juga kita tak nak ianya berlaku pada masa-masa yang akan datang. Jadi ini merupakan satu pengajaran. Negara Malaysia ini adalah negara yang berbilang kaum, bangsa, dan kita raikan
kepelbagaian ini, tetapi bukan dalam konteks menghina agama yang lain. Beliau turut menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang mahu tindakan paling keras diambil terhadap mana-mana pihak didapati bersalah. Sementara itu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Argo Dagang menegaskan tiada kompromi terhadap pihak yang menyentuh sensitiviti agama dan perkauman. Beliau menasihati semua pihak agar berhati-hati memberi kenyataan. Tindakan sedemikian boleh disabitkan atas kesalahan bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tambahnya, seluruh rakyat harus menghormati dan mendukung perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara sebagai ramuan perpaduan negara. Rukun negara adalah prinsip asas yang sepatutnya menjadi panduan bagi pembinaan serta pemeliharaan keharmonian di Malaysia. Cita-cita dan prinsip-prinsip tersebut perlu dihayati dan dipatuhi oleh setiap lapisan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Kilang terbabit penjualan stokin berkenaan telah menutup operasinya semalam. Penutupan kilang di kawasan perindustrian Sri Gading Batu Pahat itu susulan serbuan pihak berkuasa Selasa lepas. Premis lengang dan sunyi tanpa sebarang aktiviti pengoperasian. Notis penutupan juga ditampal di pintu utama tanpa pemakluman tarikh penyambungan semula operasi. Kain rentang digantung di pagar kilang tertera permohonan maaf kepada rakyat Malaysia atas kejadian berkenaan. Dalam pada itu, Jabatan Agama Islam Negeri Johor menjalankan operasi serentak di kira-kira 80 premis perniagaan seluruh negeri yang dikaitkan dengan penjualan stokin tertera kalimah Allah. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, operasi tertumpu kepada kedai-kedai menjual produk berkenaan pakaian atau alat tulis. Tegasnya, Kerajaan Johor turut menubuhkan jawatan kuasa bertindak bersepadu negeri bagi menangani isu berkenaan selain mengelak daripada kejadian berulang. Mesyuarat ini nanti kita pertama akan memberi garis panduan tentang bagaimanakah sepatutnya perniagaan berlangsung dalam environment yang mesra, bukan saja mesra agama tapi juga mesra masyarakat. Ini adalah dua elemen yang mesti dipatuhi oleh setiap pemain industri dan juga peniaga kita supaya dalam kita berniaga kita menjaga sensitiviti beragama, bukan hanya untuk agama Islam tapi juga mencakupi semua agama. Baik, perkembangan dari Parlimen, usaha bantras pencemaran sumber air menerusi pindaan Akta 655 dalam semakan akhir meliputi peningkatan denda dan hukuman penjara kepada pelaku. Perinciannya bersama Atika Maktar. Silakan. Baik, Dewan Negara dimaklumkan mengenai pindaan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 Akta 655 yang kini dalam penelitian dan semakan akhir Jabatan Peguam Negara. Ia dijangka dibentang pada mesyuarat Parlimen Julai nanti. Pindaan Akta 655 dibuat sebagai usaha pembantras pencemaran sumber air mentah. Ia termasuk peningkatan denda daripada RM100,000 kepada RM15 juta, manakala hukuman penjara dinaikkan dari setahun kepada 15 tahun. Penyenaraian kesalahan-kesalahan baru seperti apa-apa perbuatan yang menyebabkan atau berkemungkinan menyebabkan penutupan sistem bekalan air atau gangguan bekalan air serta melepaskan apa-apa kumbahan, efluen, terlarang, benda atau bahan ke mana-mana lurang, dan yang ketiga, membolehkan pemegang lesen perkhidmatan air menuntut semula kos bagi memulihkan sistem bekalan air yang telah dicemari dan membolehkan pengguna mendapatkan pampasan bagi kerugian yang telah ditanggung berikutan gangguan bekalan air disebabkan sistem bekalan air yang telah dicemari.
Manakala Dewan Rakyat pula menyentuh isu berhubung diskriminasi Kesatuan Eropah EU terhadap minyak sawit yang dikeluarkan di negara ini. Jelas Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Malaysia tidak perlu merayu terhadap keputusan itu memandangkan Delegated Aid di bawah RED 2 menyasarkan biobahan api berasaskan minyak sawit. Walaupun isu kemampanan isu berkenaan tidak disentuh, namun EU perlu menyelaras peraturan mereka sebelum mengharamkan minyak sawit sebagai biobahan api menjelang 2030. Jadi saya percaya kalau kita engage ni nanti, semua kita punya produk-produk sawit ini apabila dia terima MSPO ni, dia menjadi sebahagian daripada prasyarat untuk siapa-siapa nak ekspor. Sekarang ini yang boleh ekspor adalah mereka yang ada RSPO, terutama ladang-ladang besar-besar. Dalam pada itu, hasrat untuk melihat Hasnaf keluar daripada kepompong kemiskinan terus dilakukan. Inisiatif sama turut dizahirkan Institut Keusahawanan Negara INSCAN bersama-sama Majlis Agama Islam Negeri agar golongan asnaf mampu menjana pendapatan berterusan termasuklah meliputi bidang keusahawanan. Membasmi kemiskinan. KUSKUP juga mengadakan kerjasama dengan Majlis ataupun Jabatan Agama Islam Negeri dalam penganjuran bengkel kesedaran dan bimbingan bagi membimbing usahawan secara hands-on dalam permohonan persijilan halal menggunakan sistem My-e-Halal JAKIM. Manakala ISKAN turut mengajukan khusus asas keusahawanan, khusus asas pembangunan, duduk dan servis serta latihan pemasaran. Dalam pada itu, KUSKOP melalui ISKAN komited dalam memastikan segala bentuk bantuan dan pembiayaan dapat disalurkan demi kelangsungan pembiayaan dan keuangan usahawan asnaf. Antaranya melalui pembiayaan agensi di bawahnya termasuklah Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun, Bank Rakyat dan SME Bank. INSCAN mengadakan beberapa program Biz Clinics untuk mengenal pasti kursus-kursus yang diperlukan ataupun bersesuaian dengan kehendak usahawan itu tersendiri, termasuk bakal usahawan daripada golongan asnaf itu, supaya kita yang maklum apa keperluan dia dan barulah kita akan sesuaikan keperluan itu dengan kursus-kursus yang ada di bawah program INSCAN. Esok mesyuarat Jemaah Menteri akan membuat keputusan sama ada Malaysia bersetuju menjadi tuan rumah sukan Commonwealth 2026 atau tidak. Penganjuran tamasya sukan ketiga terbesar dunia itu perlu mengambil kira kepentingan rakyat negara ini. Apa yang pasti, KBS sentiasa meletakkan kepentingan rakyat sebagai keutamaan nombor satu. Tidak akan sama sekali membazirkan wang pembayar cukai jika pun bersedia untuk menganjurkannya. Kita akan memastikan pendekatan konservatif diambil setiap kali ianya melibatkan duit rakyat. Saya percaya keputusan yang bakal diambil oleh Jemaah Menteri akan mengutamakan kepentingan negara tanpa membelakangkan rakyat selari dengan agenda utama Kerajaan Madani. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menerima kunjungan Duta Amerika Syarikat ke Malaysia, Edgar Kagan, di Kompleks Parlimen pagi tadi. Ketibaan Edgar turut diiringi 4 pegawai dari Kedutaan Amerika Syarikat. Turut hadir menyambut serta meraihkan delegasi ialah Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman. Para delegasi kemudiannya dibawa ke bilik kunjung hormat Kompleks Parlimen untuk sesi pertemuan yang berlangsung kira-kira sejam. Saya kira itu sahaja perkembangan yang dapat saya berikan daripada bangunan Parlimen. Terus bersama dalam berita tengah hari selanjutnya. Silakan. Terima kasih Atika. Capaian internet lebih pantas antara keutamaan Menteri Komunikasi Fahmi Fadil sebagai inisiatif membantu 12 sekolah di kawasan Parlimen Lembah Pantai tahun ini. Beliau berkata usaha itu kesinambungan inisiatif yang dilaksanakannya tahun lepas, iaitu membaik pulih prasarana internet di sekolah-sekolah. Tahun lalu saya menyediakan peruntukan hampir RM1 juta untuk mula membaik pulih prasarana internet di sekolah-sekolah dengan pemasangan access point tambahan. Kita bantu segera dan
telah dimaklumkan kepada saya masalah internet. Jadi insya-Allah selepas ni saya akan bincang dengan pihak Unify yang menyediakan perkhidmatan di sini untuk kita tambah baik kelajuan internet di sekolah ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program sumbangan alat peranti kepada Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Saraswati di Kuala Lumpur. Terdahulu Fahmi menyerahkan 6 komputer riba dan sebuah projektor sumbangan unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra kepada guru besar untuk kegunaan sekolah. Jelajah Ramadan edisi ke-12 hari ini singgah ke Negeri Sembilan. Selain menyantuni golongan memerlukan, gotong royong 12 jenis masakan sunnah juga antara pengisian utama bagi edisi di Bumi Beradat itu. Perinciannya bersama Hana Adeline Nasution Ahmad. Silakan. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Lengging Negeri Sembilan sempena program Jelajah Ramadan edisi ke-12 peringkat Negeri Sembilan, dan untuk makluman anda, lokasi Negeri Sembilan merupakan lokasi ke-9 dan untuk itu saya nak bersama-sama dengan Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Lengging yang berhormat Datuk Haji Muhammad Asna Amin. Baik Datuk, mungkin Datuk boleh berkongsi apakah pandangan Datuk berkenaan program kerjasama julung kali kita adakan ini dalam usaha kita menyantuni golongan yang tidak berkemampuan. Terima kasih tim jelajah RTM Ramadan yang saya diberitahu kali ke-12 kan. So saya melihat ini julung kali pertama saya bersama-sama dengan tim jelajah. So saya melihat satu kesatuan yang bagus antara RTM dan pihak-pihak yang menjadi sponsor dalam program ni. So sama-sama untuk menyantuni mereka-mereka yang kurang berkemampuan. So di bulan Ramadan ni, walaupun kita dengar di sana ada orang yang senang, mewah, bazar Ramadan, tapi kita jangan terlupa ada orang yang susah. Dan saya melihat jelajah Ramadan ni dia mengambil kesempatan ni untuk bagi tahu kat luar tu ada orang yang susah untuk kita santuni. So saya ucapkan tahniah kepada RTM dan saya nampak program ni sangat berjaya. Kalau tak berjaya takkan dia dah sampai ke tahun ke-12 kan. Baik Tok, kalau kita difahamkan hari ini program berlangsung sepanjang hari kan, dan antara pengisian program ni petang nanti kita nak masak menu makanan sunnah kan, mungkin Datuk boleh perincikan apa keistimewaan makanan sunnah tu Datuk? So ni bila kita dengar saja jelajah Ramadan ni, jadi kita nak perkenalkan masakan sunnah untuk anak-anak kita, untuk orang-orang Islam yang lainnya, bahawa perkara-perkara sunnah ni kita perbanyakkan di dalam bulan Ramadan yang mulia ni. Bukan saja ibadah kita, solat kita, zikir kita, di dalam makanan pun kita nak galakkan sunnah. Jadi kita pilih makanan sunnah, kita gabungkan 12 bahan-bahan sunnah, semuanya kita ambil daripada sunnah Nabi SAW untuk masukkan, untuk kita jadikan menu berbuka puasa. So di antaranya untuk pendengar-pendengar sekalian, kita masak biryani kambing. So kita pun terkenal bahawa kita pun tahu bahawa kambing adalah salah satu makanan sunnah yang dituntut. Jadi saya akan dengan tim-tim jelajah ni, kita akan sama-sama lah mengacau tukang masak. Terima kasih perkongsian itu tadi Datuk. Baik, itu saja yang dapat kami kongsikan bersama anda dari Lengging Negeri Sembilan, destinasi ke-9 Jelajah Ramadan edisi ke-12, dan insyaAllah akan kami kongsikan lagi perkembangannya pada petang nanti insyaAllah. Kita kembali ke Angkasa Puteri, silakan. Terima kasih Hana. Seorang kaki tangan radio televisyen Malaysia RTM maut dalam kemalangan di Kuala Lipis pagi tadi. Nur Habibi Hamid, 55 tahun, terlibat nahas ketika dalam perjalanan menghadiri pengebumian ibu mertuanya yang meninggal dunia semalam. Perkara berkenaan disahkan suami Allahyarham Hadi Abdul Rahman. Allahyarham merupakan penolong jurutera di unit siaran MCR Seksyen Produksi Radio RTM dan mula berkhidmat sejak tahun 1995. Allahyarham meninggalkan suami dan seorang anak lelaki berusia 26 tahun. Saya tanya apa tujuan dibuat siasatan kepada semua premis, pasti keluar surat daripada memo ataupun keliling daripada Kementerian Sumber Manusia mengarahkan Jabatan Tenaga Kerja JTK melakukan pemeriksaan di semua premis-premis pasti. Tular kononnya tadika kelolaan sebuah parti pembangkang ditindas kerajaan. Dakwaan dikemuka aktivis parti yang pernah ditangkap kerana disyaki ceroboh rumah Menteri Besar.
seakan gerakan terancang. Tuduhan sama turut dinyatakan seorang wakil rakyat Parti Sama. Dia mendakwa pusat asuhan Islam dianaktirikan. Tapi layanan istimewa diberi kepada sekolah persendirian aliran lain. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan yang dilempar adalah fitnah. Sebaliknya, Jabatan Tenaga Kerja hanya menyiasat aduan guru dan kaki tangan tadika. Ini kerana mereka didakwa terima upah bulanan di bawah paras gaji minimum. Lebih teruk, ada yang hanya dibayar RM500 sebulan. Bukan setakat itu, caruman KWSP juga ada yang tak dibayar. Begitu juga dengan tuntutan kerja lebih masa. Menurut sebuah akaun di platform X yang mengaku kumpulan guru tadika berkenaan, terdapat banyak lagi isu tata kelola yang belum terjawab. Mereka dakwa isu berkaitan pernah diadu ketika pemimpin parti yang mengendali tadika jadi timbalan Menteri Sumber Manusia. Ada sinar harapan buat mereka apabila Menteri Sumber Manusia beri jaminan untuk tak berkompromi dengan mana-mana pihak yang langgar hak pekerja. Tak kira parti politik ke, syarikat swasta ke, syarikat kerajaan, tak kiralah DAP ke PAS. Kita akan kuat-kuasakan undang-undang untuk melindungi hak pekerja. Jangan menindas dan menganiayai pekerja. Henti sebar fitnah. Tak perlu cipta persepsi untuk tutup kelemahan diri. Penyebaran fitnah adalah jenayah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Komuniti Perniagaan digesa manfaatkan dana pembangunan perniagaan Malaysia Singapura MSBDF bagi menjalankan usaha sama di negara ketiga. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA memaklumkan penambahbaikan terhadap peruntukan perjanjian dana itu membolehkan kedua-dua negara bekerjasama merebut peluang baharu. Pada masa sama, melaksanakan usaha rintis di Malaysia dan Singapura dalam pelbagai bidang baharu seperti ekonomi hijau dan digital. Penambahbaikan ini juga menggalakkan persekitaran yang kondusif bagi usaha kerjasama pada masa hadapan. Ketua Pegawai Eksekutif MIDA, Datuk Arham Abdul Rahman berkata, agensi itu bersedia memudah cara perniagaan yang berhasrat meneroka peluang baharu dan memastikan kelancaran proses terlibat. Dana dikendalikan MIDA dan Enterprise Singapore turut mengalu-alukan permohonan daripada perniagaan serta persatuan kedua-dua negara. Maklumat lanjut layari pautan seperti yang tertera. RHB Investment Bank berhad kekalkan unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada 4.6% bagi 2024. Jangkaan lebih tinggi berbanding Bank Negara Malaysia BNM itu berikutan keyakinan domestik yang menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Indeks pengurus pembelian pembuatan yang lebih tinggi, peningkatan import modal dan barangan perantaraan antara petunjuk terhadap keyakinan pengilang dan perniagaan yang meningkat. Pertumbuhan akan disokong pemulihan aktiviti sektor pembuatan dan prestasi perdagangan, disokong prospek ekonomi global dan serantau yang lebih cerah, selain pemulihan semula dalam kitaran teknologi global. Bursa Malaysia meningkat semula ketika dagangan dibuka pagi tadi didorong aktiviti belian yang meningkat. Ia berikutan keputusan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat untuk mengekalkan kadar faedah. Indeks FBM KLCI susut 3.75 mata kepada 1,539.54 mata setakat pukul 12.35 tengah hari. Kaunter saham aktif menyaksikan saham EMCC naik 5 sen kepada 50 sen. Mindtech meningkat 2.5 sen kepada 16 sen, sebaliknya Top Glove susut 4 sen kepada 82 sen. Di kaunter paling untung, saham MPI melonjak 60 sen kepada RM30.40, manakala SAM bertambah 30 sen kepada RM5.10 dan Sunway meningkat 21 sen kepada RM3.45.
Pengekalan kadar faedah oleh jawatan kuasa pasaran terbuka Persekutuan Amerika Syarikat turut mempengaruhi prestasi ringgit. Mata wang tempatan itu memulakan urus niaga lebih kukuh berbanding dolar ketika dibuka pagi tadi. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.7 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.51 dan berada pada 3.12 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 6.01 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.13 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.07. Suruhanjaya Pilihan Raya Umum Indonesia KPU umumkan gandingan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang rasmi pemilihan Presiden dan Naib Presiden Pilpres 2024 berdasarkan kiraan undi di 38 wilayah Indonesia dan 128 pusat pengundian di luar negara. Prabowo Gibran mendapat 58.6% undi. Pesaing mereka, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, memperolehi 24.9% undi. Manakala Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat 16.5% undi. Hasil rumusan KPU menunjukkan Prabowo Gibran menang di 36 wilayah dan 2 lagi wilayah dimenangi Anies Muhaimin. Keputusan rasmi itu diumumkan oleh Ketua KPU Hashim Ashari seperti yang disiarkan melalui platform rasmi sosial medianya. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menjadi pemimpin pertama mengucapkan tahniah kepada Prabowo Subianto yang dipilih sebagai Presiden Indonesia baharu. Perdana Menteri menyatakan keyakinan Prabowo pasti dapat menggalas mandat yang diberi dengan cemerlang. Ucapan itu disampaikan ketika Datuk Seri Anwar menghubungi Prabowo selepas pengumuman keputusan rasmi pemilu. Perdana Menteri berkata beliau dan Prabowo bertekad memperkukuh hubungan dua hala mencakupi pelbagai aspek selain berikrar untuk bekerjasama rapat di pelbagai forum pelbagai hala, terutama dalam ruang lingkup ASEAN. Baik, sedikit perkembangan sukan. Menjelang aksi kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 di Muscat awal pagi esok, Malaysia dilihat berpeluang meneruskan aksi positif menentang Oman pada perlawanan ketiga kumpulan D. Kemenangan atau sekurang-kurangnya keputusan seri menentang Oman akan memastikan Malaysia kekal sebagai pendahulu kumpulan D dengan berbaki 3 perlawanan. Malaysia di ranking ke-132 kini mengumpul 6 mata diikuti Oman kedua yang berkongsi 3 mata bersama Kyrgyzstan di tempat ketiga. Manakala Taiwan tercorot tanpa sebarang mata. Justru 1 mata di Muscat sudah cukup untuk memastikan skuad Harimau Malaya kekal di landasan tepat untuk mencipta sejarah baharu. Berdasarkan format kejohanan, 2 pasukan teratas setiap kumpulan layak ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026 dan mengesahkan tempat kesaingan Piala Asia 2027. Liga Bola Sepak Malaysia MFL akan bertindak tegas dengan mana-mana pasukan termasuk Kedah Darul Aman KDAFC dan Kuala Lumpur KLS City FC dengan membenarkan mereka kekal bersaing dalam Liga Super sekalipun mempunyai masalah kewangan. Presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata MFL mengambil serius masalah tunggakan gaji kelab sehingga Badan Pentadbir Liga Malaysia Liga M itu telah menyingkirkan beberapa pasukan disebabkan perkara berkenaan. Beliau turut memaklumkan bagi mengekang masalah kewangan dihadapi pasukan daripada terus berlaku, MFL akan melaksanakan Peraturan Financial Fair Play FFP bermula musim ini. Baik, berita tengah hari berakhir di sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.